Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Sabtu 31 Oktober 2020. Saya Farhatullah Syati Osman. Dan saya Ivan Tung. Paparan utama malam ini. Dalam mengurus gelombang ketiga COVID-19 pada waktu ini, kerajaan cuba sedaya upaya untuk mengelakkan kesan yang terlalu buruk ke atas ekonomi negara. 1,000 kes sembuh dilaporkan hari ini, tiada kluster baru, tiada kematian dan kes positif baru berkurangan. Besok kembali. Belanjawan 2021 yang bakal dibentangkan Jumaat ini akan terus memastikan kebajikan rakyat diutamakan dan ekonomi negara diperkukuh. Tumpuan akan terarah kepada usaha meneruskan sokongan kepada sektor kesihatan awam dan memacu sektor perniagaan. Bagi memastikan rancangan keuangan tahunan itu mampu menjadi anjakan kepada pemulihan ekonomi tak kala penularan COVID-19 masih belum tentu dapat diputuskan. Ya, laporan wartawan Asni Fatin Anwar. Seperti diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, belanjawan 2021 akan berpaksikan kepada 3 tonggak utama yang dibahagikan kepada 4 teras pelaksanaan. Persoalannya, bagaimana kerajaan boleh bergantung kepada pelbagai sumber pendapatan termasuk daripada minyak dan hasil cukai seperti sebelum ini. Penularan wabak menyaksikan penguncupan besar dalam kutipan cukai disebabkan pelbagai faktor seperti harga minyak tidak menentu, kejatuhan ketara pendapatan korporat, kehilangan pekerjaan dan pemotongan gaji. Antara sumber-sumber yang dijangka dapat membantu pihak kerajaan untuk menampung belanjawan 2021 termasuk penambahan cukai terhadap keuntungan dari sektor komoditi seperti minyak sawit mentah yang mengalami peningkatan harga baru-baru ini. Di samping itu, cukai ke atas perkhidmatan digital dijangka bertambah sebanyak 10% berikutan perkembangan aktif di dalam sektor ekonomi digital negara. Rangsangan dan bantuan kepada sektor perniagaan juga perlu diteruskan, namun perlu dilaksanakan secara bersasar. Berikan bantuan kepada perniagaan secara sasar dan bukan secara universal. Kenapa bukan universal? Sebab pada ketika COVID-19 ini tidak semua syarikat rugi serta-merta. Syarikat atau perniagaan yang berada di dalam sektor pelancongan, sektor peruncitan, mereka ini yang paling terkesan dan paling sakit ketika COVID-19. Dan bantuan-bantuan yang diberikan bukan sahaja merangkumi wang ringgit atau subsidi upah, tetapi juga perlu merangkumi modal-modal perniagaan. Insentif dan pelepasan cukai bagi sektor perniagaan mampu membantu peniaga mendepani impak kehilangan pendapatan. Bagi pembayar cukai individu, mereka akan mempunyai lebihan wang untuk menampung keperluan. Kita mahu pekerja kita yang haruslah pekerja yang berdaya saing, yang mempunyai kemajuan dari pemikiran dan juga skill-skill mereka. Jadi kalau mereka ni dihantar untuk latihan-latihan, diberikan galakan kepada syarikat dalam bentuk potongan cukai. Untuk individu, mungkin kalau cukai dia tidak dikurangkan, mungkin relief boleh diberikan, tolakan-tolakan boleh diberikan. Contoh untuk mereka yang menghantar anak ke universiti, reliefnya ditinggikan lagi. Sektor ekonomi digital juga dijangka akan terus diperkukuh dalam belanjawan kali ini. Ini selari tren dan aktiviti dalam talian yang meningkat berikutan impak COVID-19. Ekonomi digital ini ia juga haruslah dirangkumkan dengan 2 lagi elemen utama, iaitu logistik, di mana tanpa logistik tidak memungkinkan ekonomi digital itu berkembang. Rangkaian logistik di seluruh negara haruslah diperkukuhkan, terutama di luar bandar. Bagaimana pula ini mengurangkan lagi kos penghantaran barang dan kos penerimaan barang.
Ketiga adalah membangunkan lagi sektor keuangan, teknologi ataupun fintech, di mana fintech ini adalah salah satunya menjadi teras utama di dalam digital economy. Tahun lalu, 297 bilion ringgit diperuntuk untuk perbelanjaan mengurus dan pembangunan, tidak termasuk 2 bilion ringgit untuk simpanan luar jangka. Peruntukan terbesar diterima Kementerian Pendidikan berjumlah 64.1 bilion ringgit, manakala Kementerian Kesihatan sebanyak 30.6 bilion ringgit. 1,000 kes pulih dilaporkan hari ini, paling tinggi pernah direkodkan sejak jangkitan pandemik COVID-19 memuncak Mac lalu. Manakala sebanyak 659 kes positif baharu dengan 1 kes import menjadikan jumlah terkumpul sebanyak 31,548. Ya, hari ini tiada kematian baharu dilaporkan menjadikan jumlah terkumpul kes kekal 249 kes. Jumlah kes aktif pula sebanyak 10,051 kes. Kita ikuti perinciannya mengikut negeri-negeri. Ya, selain tiada kes kematian, tiada kluster baharu COVID-19 dilaporkan hari ini. 114 daripada 247 kluster yang dikesan sepanjang penularan COVID-19 dalam negara sehingga hari ini telah tamat pemantauan 28 hari. Ya, bagaimanapun Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata masih terdapat 133 kluster aktif. Daripada jumlah itu, pertambahan kes hanya melibatkan 33 kluster, manakala 100 kluster yang lain tiada kes baharu direkodkan. Dimaklumkan kluster pertama ialah kluster Rumah Merah di Sabah. Ada pertambahan 111 kes menjadikan jumlah kes 168. Jumlah yang disaring setakat ini di Rumah Merah adalah 333. Kluster yang kedua ialah kluster penjara Kepayang di Sabah. Ada pertambahan 26 kes menjadikan jumlah kes 1,702. Individu yang disaring setakat ini ialah 3,492. Kluster-kluster lain hanya merekodkan pertambahan kes kurang daripada 30. Tanda-tanda pemulihan wabak COVID-19 di Sabah semakin jelas selepas nilai kebolehjangkitan atau R0 di negeri itu berkurangan hampir 1.0 atau bermakna seorang pesakit berisiko menjangkiti seorang individu lain. Ya, bagaimanapun tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, usaha berterusan memerangi wabak akan terus dipergiatkan. Kita cuba untuk turunkan R0 less than 1 ataupun kurang 1 dengan melaksanakan beberapa lagi tempat-tempat yang perlu diadakan PKP diperketat seperti di kawasan Tawau, kawasan Sandakan, kawasan penjara Kepayang itu semua kita laksanakan selain daripada PKP bersyarat keseluruhan negeri Sabah. Beliau juga yakin penularan COVID-19 di Sabah dapat dibendung secepat mungkin. Dalam pada itu, pelan tindakan menyeluruh bagi menjamin penularan pandemik COVID-19 terus terkawal akan dibentangkan selewat-lewatnya minggu depan. Jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pelan itu akan menjadi dasar baharu dalam mengekang penularan COVID-19. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menganggap ini satu perkara yang urgent, yang perlu disegerakan. Itulah insya-Allah minggu depan dibentangkan. Selepas dibentangkan ke
mesyuarat jawatankuasa induk, kita akan bentangkan kepada jawatankuasa khas MKN ni. Mungkin kalau ada penambahbaikan, kita akan buat penambahbaikan dan selepas itu akan menjadi dasar lah. Segeralah, paling segera yang boleh kita nak. Kerajaan Persekutuan telah mewujudkan sebuah jawatankuasa induk bagi mengawal penularan wabak bagi tempoh jangka masa panjang. Beliau mengulas perkara itu selepas istiadat penganugerahan darjah dan bintang kebesaran sempena sambutan hari lahir ke-71 yang di-Petua Negeri Melaka, Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam. RM24 juta diperuntuk bantu mudahkan capaian internet pelajar B40. Ya, ratusan ribu kad SIM bakal diagihkan. Paparannya seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada malam ini dengan memberi tumpuan pada ribut taufan Goni yang kini berada di sekitar bahagian timur Filipina bergerak ke arah barat-barat daya dengan kelajuan kira-kira 25 km per jam dan sekaligus memberi kesan pada keadaan angin kencang serta laut bergelora melibatkan kawasan perairan rantau negara. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama melibatkan kawasan perairan Condor, Reef North, layang-layang Palawan dan juga Labuan yang dijangka akan berkuat kuasa mulai hari esok sehingga 3 November 2020 dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Selain memberi kesan pada keadaan angin kencang dan juga laut bergelora, ribut taufan tersebut juga telah memberi kesan secara tidak langsung melibatkan keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku di negeri Sabah pada ketika ini. Oleh itu, amaran cuaca peringkat waspada juga telah dikeluarkan bagi negeri Sabah melibatkan bahagian Sandakan, Kudat, Pantai Barat dan juga pedalaman negeri Sabah termasuklah wilayah Persekutuan Labuan yang dijangka akan berkuat kuasa sehingga 2 November 2020. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan hujan lebat berterusan masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan yang terlibat. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang hari esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Met Malaysia.
Kementerian Pengajian Tinggi KPT memperuntukkan RM24 juta untuk bantuan pelan data kepada 320,396 pelajar dari kategori B40. Ia bagi membantu pelajar dari kategori itu yang perlu menanggung kos tinggi untuk melanggan pakej pelan data internet bagi mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian ekoran pandemik COVID-19. Datuk Dr. Noraini Ahmad mengumumkan perkara itu ketika berucap pada Majlis Pelancaran Pakej Pelan Data dan Peranti kepada pelajar IPT secara dalam talian di kementeriannya semalam. Melalui pelan data tersebut, sebanyak 225,784 kad SIM akan diagihkan kepada pelajar menerusi kerjasama syarikat telekomunikasi, Yayasan YTL dan Lembaga Tabung Haji. KPT turut mengambil langkah proaktif melalui penyelarasan Universiti Awam dengan menyediakan 8,965 unit komputer riba khusus kepada pelajar bawah kategori B40 secara bersasar. 5,965 pelajar bakal menerima bantuan komputer riba secara percuma, manakala 2,700 pelajar pula akan menerima bantuan dalam bentuk pemberian tunai. 300 pelajar akan menikmati bantuan pinjaman keuangan bagi memiliki komputer riba dengan harga istimewa. Jumlah keseluruhan peruntukan untuk bantuan peranti adalah sebanyak RM13 juta. Program Bulan Menabung Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN 2020 bawah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN yang berlangsung sepanjang Oktober berjaya mencapai sasaran. Bagi tempoh 1 hingga 28 Oktober, sebanyak RM147.67 juta atau 134.24% jumlah deposit SSPN telah diterima berbanding sasaran RM110 juta. Tema program Jom Jadi Superhero Anak Anda menjadikan ibu bapa sebagai model terbaik anak-anak dari semua aspek. Malah ibu bapa sering merancang masa depan anak-anak terutamanya dalam memenuhi keperluan pendidikan mereka. Pengerusi PT-PTN Wan Saiful Wan Jan berkata, pelaksanaan program adalah bukti komitmen dan kesungguhan pihaknya dalam memberi galakan, mendorong dan membudayakan perancangan keuangan untuk pendidikan tinggi dalam kalangan masyarakat walaupun negara dilanda COVID-19. Serahkan, iaitu memupuk minat dan budaya menabung dalam kalangan masyarakat Malaysia. Hasrat ini insya-Allah akan terus kami perkasakan dengan pelbagai program-program penabungan yang lebih interaktif dan lebih mesra pelanggan pada masa hadapan. Beliau berkata demikian pada program penutup Bulan Menabung SSPN dan sambutan Hari Tabungan Sedunia 2020 secara maya di Facebook rasmi PT-PTN. Pemohon Geran Khas Prihatin GKP yang lulus tetapi pembayarannya gagal dikreditkan boleh mengemaskini semula maklumat kemaskini akaun bank boleh dilakukan menerusi portal GKP mulai esok sehingga 14 November ini. Dan melalui satu kenyataan LHDN, bagaimanapun menjelaskan pemohon perlu memastikan akaun bank yang dikemaskini aktif, juga menggunakan nombor akaun simpanan peribadi atau nombor akaun semasa peribadi pemohon dan bukan akaun bank semasa syarikat. Tarikh pembayaran semula ke akaun bank yang telah dikemaskini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Segala tindakan perlu telah dilakukan kerajaan bagi mengekang pandemik COVID-19 di Sabah. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah menyifatkan dakwaan pihak tertentu seolah-olah kerajaan mengabaikan rakyat Sabah ketika berdepan peningkatan kes sama sekali tidak berasas. Melalui satu kenyataan, Datuk Saifuddin menegaskan kerajaan sentiasa peka dan memandang serius terhadap situasi di Sabah dari awal peningkatan kes positif. Kerajaan telah menghantar pasukan tambahan dari pelbagai kategori dan skim perkhidmatan berkaitan untuk membantu situasi di Sabah dengan menggembling pelbagai aset yang ada. KKM telah meningkatkan kapasiti dalam memastikan sistem kesihatan awam dan perubatan di Sabah terus mampan dalam usaha membendung penularan COVID-19. 9 hospital digunakan untuk merawat COVID-19 dan 28 pusat kuarantin serta rawatan COVID berisiko rendah PKRC.
Terima kasih Fahatu dan Ivan. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Perkembangan hoki terlebih dahulu, 4 pemain yang tidak pernah membuat penampilan bersama skuad kebangsaan mendapat kepercayaan Ketua Jurulatih Arus Faraj untuk berada dalam senarai 30 pemain skuad senior lelaki kebangsaan. Ia dibarisi penjaga gol Muhammad Syafi'i Shahrom, pemain pertahanan Zul Firdaus Muzin dan pemain tengah Pavandip Singh dan penyerang Rahu Herishka Muhammad Murni Tachana. I'm very happy with the selection that have been made, and dan juga dari segi posisi, dan I'm looking forward to work with the newer players yang and just join us in the team. Itu 4 orang muka baru tu, dan of course yang muka-muka lama yang kembali beraksi. Penyerang sensasi Faizal Syahari dikekalkan dalam skuad bimbingan Arul. Namun, adiknya Fiti Syahari tidak dipanggil ke fasa seterusnya ekoran prestasi yang ditonjolkan pemain itu masih belum memenuhi kriteria ditetapkan oleh jurulatih berkenaan. Menurut beliau, setakat ini prestasi Fitri tidak meyakinkannya untuk dipanggil ke dalam fasa latihan skuad kebangsaan. Oleh itu, Fitri tidak ada dalam perancangan Arul, melainkan dia menunjukkan ketangkasan pada musim baharu Liga Hoki Kebangsaan kelak. Pada masa sama, beliau berpuas hati dengan senarai 30 pemain yang dipilih bagi semua posisi dan tidak sabar untuk memulakan kembali latihan pada 9 November ini. Ujarnya, beliau berani memberi peluang kepada muka baharu untuk bersama pasukan kebangsaan walaupun mereka tidak dikenali. Ini kerana dia suka apa yang disaksikan dalam diri setiap pemain terlibat, iaitu komitmen dan keinginan untuk terus maju. Beliau juga percaya kesemua pemain tersebut akan menunjukkan disiplin dan motivasi yang tinggi untuk kembali menjalani latihan selepas diberi cuti selama seminggu. Pasukan Kelantan FC mengumumkan logo rasmi baharunya menjelang saingan Liga Malaysia musim depan. Pemiliknya Norizman Tukiman berkata logo itu merupakan ciptaan Muhammad Afif Hakimi Anwar yang memenangi pertandingan mencipta logo sebelum ini dan telah ditambah baik untuk dijadikan logo rasmi dalam saingan Liga M. Katanya perubahan logo baru itu seiring dengan aspirasi dan misi pasukan. Ciptaan logo itu dipilih menerusi ratusan penyertaan diterima Kelantan FC. Memperincikan maksud logo itu, jelas Norizam, imej 2 bintang berbucu 5 melambangkan perpaduan kuat di antara penyokong dan pasukan The Red Warrior. Norizam juga berkata bagi bentuk 11 palang melambangkan 11 jajahan di seluruh Kelantan yang bakal melahirkan pemain bola sepak yang berkualiti, berdisiplin dan hebat. Logo Kijang digarap dengan wajah tegas dan garang, menandakan pengurusan serta pasukan bersungguh-sungguh mencapai misi dan visi pasukan kemenangan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan Felda United dan UKM FC gagal dalam proses pensaudaraan kelab bola sepak FC bersyarikat. Melalui satu kenyataan, FAM menjelaskan pihaknya mendapati kedudukan keuangan pelabur baharu untuk menampung kos pengendalian kedua-dua pasukan itu bagi saingan musim depan tidak cukup kukuh. Perkara tersebut menyebabkan Felda United dan UKM FC tidak layak untuk menyertai Liga Anjuran Liga Bola Sepak Malaysia MFL bagi musim 2021 sama ada di Liga Super maupun Liga Perdana. Setiausaha Agung FAM Stewart Ramalingam berkata meskipun UKM FC dan Felda United berjaya melengkapkan proses pensaudaraan FC bersyarikat, namun isu berkaitan sokongan korporat serta perdandanan kedua-dua pasukan memaksa Badan Induk Bola Sepak Negara itu meminta dokumentasi lebih lanjut. Isu bagi Felda United timbul selepas pengurusan Felda menyatakan bahawa kelab tersebut tidak akan menyertai Liga Super atau Liga Perdana mulai musim depan. Penelitian FAM ke atas dokumen kewangan dikemukakan pengurusan baharu FUFC The Fighters Senyap Berhad selepas itu mendapati bahawa kedudukan keuangan pengurusan dan pelabur baharu tidak cukup kukuh untuk mereka mengharungi satu musim penuh Liga pada tahun 2021. Bagi UKM FC, isu berbangkit selepas pihak Universiti Kebangsaan Malaysia UKM memaklumkan bahawa mereka tidak akan bertanggungjawab terhadap urusan penggajian dan keuangan kelab itu. Penelitian FAM terhadap dokumen keuangan baharu UKM FC iaitu Varsity Boys Senyap Berhad selepas itu turut mendapati kedudukan keuangan pelabur baharu berkenaan tidak cukup kukuh untuk mereka mengharungi satu musim penuh Liga pada tahun 2021. FAM membuat keputusan tersebut bagi mengelak permasalahan berkaitan gaji pemain dan pegawai yang mungkin berlaku lagi pada musim depan.
Seorang suami berang selepas isterinya sibuk berzumba sehingga lalai menyediakan makan malam mereka. Rakaman video di satu tempat di Indonesia ini menunjukkan si suami mengamuk selepas pulang dari tempat kerja. Lelaki itu dikatakan kecewa apabila isterinya tidak memasak pada hari itu, apatah lagi dia tahu wanita tersebut berada di halaman rumah sedang berzumba bersama rakan-rakannya. Tiada siapa menyangka model berusia 48 tahun ini pernah bergelar pegawai tentera darat selama 20 tahun. Meskipun agak berusia, wajah tampan Nitin Mehta yang berjambang serta bertubuh sasa menampakkan seolah-olah dia sudah seumur hidup bergelar model. Hakikatnya, Nitin baru berjinak-jinak sebagai model selepas menamatkan khidmat sebagai tentera selama 2 dekad. Nitin tidak pernah menyangka akan menjadi seorang model sehingga pada suatu hari dia disapa seorang penerbit filem ketika berada di lapangan terbang. Baik, telefilm Demi Tuhan Aku Bersaksi akhirnya mendapat kelulusan untuk ditayangkan di TV1 pukul 10 malam ini. Ya, telefilm Kisah Songsang itu sebelum ini menerima pelbagai kontroversi selepas penyebaran sekeping poster dan beberapa gambar babak sejak awal pembikinan 2 tahun lalu. Telefilm tersebut mendapat kritikan masyarakat yang menyifatkan naskah itu sengaja menjatuhkan imej sekolah tahfiz. Jelas penerbitnya Fazil Zahari, dakwaan dilemparkan oleh netizen tersebut terhadap telefilm itu sama sekali tidak benar. Jalan cerita kami ni dia tak langgak mana-mana orang kata guideline yang ditetapkan, orang kata garis panduan yang ditetapkan oleh RTM. Sebab semua umum tahu yang panel penilaian RTM ni sangat ketat. So kami dah ikut semua garis panduan. Jadi memang bukan salah produksi, bukan salah pihak RTM. Jadi kami dah ikut semua garis panduan tersebut. Mungkin ianya adalah salah faham netizen pada ketika itu. Bagi memastikan naskah itu lulus untuk tayangan, beberapa adegan terpaksa dipotong namun ia tidak mengganggu jalan cerita asal. So saya seru, mana yang nak cakap tu, mai tengok. Tengok dan orang kata tafsir sendiri selepas tu. Sebab sebelum ni, hampa tafsir sebelum tengok cerita ni. So 31 Oktober 2020 pukul 9 malam ni tengok dan tafsirkan sendiri. Betapa bernilainya naskah ni. Demi Tuhan Aku Bersaksi dibintangi barisan pelakon hebat antaranya Syafi'i Naswib, Fazrul Han, Ismail Yaakob, Tayyudin Bakar dan ramai lagi. Berita perdana 31 Oktober berakhir di sini. Terus budayakan mengimbas MySejahtera sebagai kebiasaan untuk rekod kemasukan premis yang anda kunjungi. Ya, juga amalkan cegah dari awal. Amal norma baru. Patuhi SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri. Assalamualaikum. Salam sejahtera.